Mu'tazilah. Mu'tazilah ni daripada zaman Imam Ahmad telah menzalimi begitu ramai sekali ahli-ahli hadis dalam isu mihnah khalqul Quran kan. So tentang Al-Quran itu kalamullah ataupun makhluk. Telah ramai yang dibunuh, Imam Buaiti mati, kemudian Imam Ahmad didera, diseksa dan sebagainya. Dia Mu'tazilah ni dah jadi musuh begitu kejam lah bagi orang-orang ahli hadis ni. Tiba-tiba Imam Abu Hasan Asy'ari ni daripada Mu'tazilah keluar Mu'tazilah, masuk ahli sunnah ataupun duduk dalam pendidikan ahli hadis. So adakah orang boleh terima dia sebagai masa tu? Jadi kalau kita tengok kerancuan suasana perbahasan akidah ni, memang kita akan hanya kita kata masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Taala kehendaki akan berlaku, dan apa yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan berlaku. Jadi itulah hakikatnya. Dan Nabi pun dah sebut man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepasku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, dan perselisihan yang banyak itu memang berlaku. Daripada muncul bahkan daripada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun sudah mula dah. Bila di situ berperang dengan Muawiyah, dan dia berpecah kepada dua, yang pengikut taksub kepada Ali Syiah, yang taksub kepada Muawiyah tu Nawasib, kemudian ada yang tak puas hati dengan dua-dua, dia keluar. Dah ada sebelum tu dah jadi Khawarij. Peperangan, perbezaan pandangan semua dah ada sebelum tu. Jadi asalnya politik je, ni sebab tak puas hati je. Tapi akhirnya nanti dia membawa kepada perbahasan akidah. Jadi Syiah pun ada akidah dia sendiri, Khawarij ada akidah dia sendiri, ya. Jadi itulah dia maknanya penerimaan kepada seseorang tokoh tu, dia dia akan melihat bagaimana yang dibawa oleh tokoh tu. Yang dibawa oleh tokoh, ya. Betul ke tak betul. Jadi dia punya neraca yang kayu ukur dia ialah Al-Quran dan Sunnah lah. Al-Quran dan Sunnah tu menjadi kayu ukur, selain daripada metod Ahli Sunnah yang telah dibangunkan oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah untuk mengukur antara al-haq, bainal haq wal batil, di antara yang hak dengan yang batil. Itu telah disusun oleh imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka tahu macam mana nak mengukur yang hak, yang batil, yang tak betul ni macam mana nak ukur. Jadi apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bila dia keluar daripada aliran Mu'tazilah, dia telah menyusun beberapa kitab. Antaranya bila dia keluar tu, dia bawa kitab, siap kitab lah, maknanya nak susun kitab pun mungkin mengambil masa. Antaranya Al-Luma', tak silap saya, kitab Al-Luma', dan ada satu kitab lagi, dan disebut beberapa kitab lah, kutub, beberapa kitab yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, menunjukkan bahawa dia tak lagi berpegang dengan akidah Mu'tazilah, dan ini ialah mazhab dia yang baru, aliran yang baru. Dan kitab-kitab itu dikatakan dalam kitab Tabyin Qazi Al-Muftari itu dibaca oleh ulama-ulama Basrah pada masa itu, dan mereka, ulama Basrah ni yang Ahli Sunnah wal Jamaah, dan mereka melihat bahawa apa yang ditulis itu adalah menepati petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dr. Fauqiyah Hussein, seorang pentahqiq pada kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang dikatakan ini kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada tiga pandangan tentang kitab Ibanah ni. Satu yang kata sabit, kemudian yang kedua kata tidak sabit, ianya dibuat oleh Hasyawiyah pada zaman tu. Yang ketiga kata ya, tapi ada sebahagiannya telah diubah dan telah berlaku campur tangan dalam kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. Pandangan doktor sendiri, yang mana yang doktor pegang antara tiga ni? Saya memang meneliti tiga-tiga pandangan tu. Bila kita nak kata bukan karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari secara mutlak pun tak boleh juga. Sebab ada dalam Tabyin Qazi Al-Muftari yang saya sebut tadi, dibawakan sebahagiannya oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab tu. Untuk mencabar kenyataan tersebut, kenapa sebelum Ibnu Asakir tidak ada orang senaraikan Al-Ibanah dalam kitab beliau,
dalam kitab Abu Hasan Asy'ari bila disenaraikan biografi beliau, Ibanah tak ada sebelum Asakir menyenaraikan. Itu mungkin hujah bagi orang yang mengatakan kitab Al-Ibanah itu bukanlah. Bukanlah. Itu pandangan yang kata bukan. Itu hujah mereka. Itu hujah mereka. Okay. Dia kata tak disenaraikan. Tetapi bila kita tengok nukilan-nukilan daripada para ulama tu banyak. Nukilan-nukilan tu banyak. Jadi macam kalau banyak ni takkanlah perkara itu direka-reka kemudian tiba-tiba jadi banyak tersebar. Biasanya yang dia direka ni dia akan tersebar tapi dalam bilangan yang sikitlah. Dan dapat dikesan bahawa perkara ini direka. Tapi kalau Ibn Asakir dia ada nukil Ibanah dalam kitab Tarjim Kazim. Ya, sebahagian, bukan semualah. Sebahagian. So yang dinukil tu sama dengan pegangan Asy'ariyah sekarang. Dia ada tafsiran dia. Ada tafsiran dia. Kenapa Imam Al-Asy'ari karang Al-Ibanah? Dia ada sebab dia. Dia bukan zaman Ibn Asakir saja dah disebut Ibanah tu. Zaman yang sebelum itu pun sebenarnya dah disebut. Walaupun tak dimasukkan dalam senarai, tapi dalam cerita ada. Dalam cerita. Jadi itu dua pendapat lah. Kata Al-Ibanah karangan Imam Al-Asy'ari. Yang kedua kata bukan. Yang ketiga mengatakan karangan Imam Al-Asy'ari tetapi sudah masukkan, susupkan benda-benda yang bukan daripada beliau. Maknanya telah berlaku sabotaj kepada kita Al-Ibanah. Sabotaj sudah berlaku. Jadi buat perbuatan sabotaj ini bukan ni zaman sekarang je. Zaman dulu memang dah berlaku. Dah ada. Sabotaj nak menjatuhkan seorang ataupun nak mengelabui, nak mengaburi mata sebahagian orang, dia akan gunakan cara itulah. Jadi yang kalau saya pilih yang benar daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi berlaku perubahan, tokok tambah daripada tangan-tangan yang tak bertanggungjawab lah. Kalau kita kata ia ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di fasa mana? Fasa yang dia keluar Mu'tazilah ataupun akhir hayat beliau tulis Al-Ibanah? Itu pun satu perbahasan tu. Satu perbahasan yang saya pelik. Orang yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengarang kitab Al-Ibanah dan dia kata Al-Ibanah ni ialah yang terakhir yang ditulis oleh beliau walaupun tak ada fakta. Ya, tak ada. Tak ada data yang menyokong. Tak ada. Hanya kerana Ibanah tu saja. Hanya sebut itu maka dia kata ini yang terakhir yang disusun oleh Imam Al-Asy'ari. Lepas tu tiba-tiba kitab Ibanah ni lah memansuhkan semua karya-karya dia. Saya pun pelik, macam mana boleh berlaku mansuh? Imam Al-Asy'ari tak ada sebut pun bahawa itu memansuhkan semua, tak ada. Keteguhan Imam Abu Hasan Asy'ari itu kalau keluar Mu'tazilah dia isytihar. Takkan selepas nak tinggalkan ahli kalam ni pun dia tak isytihar. Itu yang pelik. Jadi ini kelemahan walaupun disebut oleh sebahagian ulama dalam kitab dia, tetapi kita tak terima lah sebab dia bercanggah dengan fakta. Jadi itu satu mengatakan ditulis di akhir hidup dia yang memansuhkan semua pandangan dia, padahal tak mansuh pun. Padahal tak mansuh, bukan memansuhkan. Sesuatu yang ditulis yang terakhir itu tak semestinya memansuhkan semua, tetapi dia mengemaskan lagi. Itu yang mengatakan akhir lah. Tapi kalau Dr. Fauqiyah Husin, pentahqiq kitab Al-Ibanah, dia kata ni kitab awal-awal. Maknanya ketika mana dia keluar Mu'tazilah, dia nak kedepankan akidah ahli hadis dia tu, dia buat Ibanah. Dr. Fauqiyah ni sebab dia mengkaji dengan lebih mendalam. Dia bawakan dari dalil bukti-bukti, fakta-fakta yang mengatakan ini di awal. Kita Al-Ibanah tu sebenarnya di awal, bukannya mula-mula, bukannya akhir dia karang, tapi mula-mula dia berpindah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia karang kitab Al-Ibanah sebab pada masa itu ada sebab dia. Selain daripada Mu'tazilah, dia ada satu lagi kelompok yang juga berpengaruh, iaitu Hanabilah. Hanabilah mana tu? Hanabilah di zaman itulah. Di Basrah, di Baghdad. Jadi Hanabilah ni kuat. Memang juga satu Hanabilah ni kalau kita kata mazhab yang mengikut mazhab Hambali lah.
Memang secara umumnya mazhab Hambali ini termasuk mazhab fiqh yang muktabar. Mazhab fiqh yang muktabar kan kita ada 4 mazhab fiqh tu kan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 4 mazhab yang muktabar. Tapi ini dalam bab fiqh, tapi lain sikit dengan Hanabilah. pengikut mazhab Hambali atau Hanabilah. Oh, kenapa? Dia bukan sebab semata-mata fiqh dia Hanabilah, tapi akidahnya pun disebut Hanabilah juga. Dalam So bila sebut tadi Hanabilah tu bukan isu fiqhnya, isu fiqh, isu akidahnya. Akidah. Okey. Cuma Hanabilah ni yang sekitar 300 Hijrah tu, 300 Hijrah kan Imam Asy'ari dia berpindah kepada Ahlussunnah kan sekitar 300 Hijrah. Dan pada masa itu Hanabilah ni dia daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal 247 tak silap. Tapi daripada zaman Imam Ahmad tu sampailah zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni, Hanabilah ni walaupun kita nampak mereka ini satu pegangan, tapi secara lebih teliti sebenarnya dia pecah dua. Okey.